Doktor, macam mana cara yang terbaik nak buka mask dalam kereta selepas dah keluar? Sebab bila dalam kereta, bila dalam kereta dia kata soalan ni macam bernas ni. Alah, alah kejap korang, kejap korang. Jangan komen kejap. Bila dalam kereta lepas keluar saya selalu letak mask dekat dagu, tapi sebenarnya bahaya kan macam tu doktor, sebab risau pula COVID melekat dekat mask. Okey. So bila you buka mask tu, ni lampin anak saya, tapi tak pernah pakai lampin lah, tapi rumah saya wajib ada lampin sebab saya suka lap muka guna lampin ni. So bila you letak mask, you nak buka, you kena buka dia ke arah luar macam tu, you lipat, and then you letak tepi, then you kena sanitize you punya tangan. Kalau you takut lah so kalau you nak pakai balik, then you jangan sentuh bahagian luar dia, you buka balik, then you ambil bahagian dalam ni, you ambil dan you pakai balik. So ideally jangan pegang bahagian luar mask tersebut, you pegang dekat bahagian dalam dan bahagian tepi sahaja. Ya. Excuse me, then you sanitize juga tangan you. Itu yang terbaik sebenarnya ya. So maksudnya bila anda pegang pelitup muka, pegang mask tu, pegang tali dia dan pegang bahagian dalam, dan anda lipat keluar, dan anda bila pakai tu lipat balik ke dalam dan pakai balik. Itu cara dia. Kalau nak buang pun pegang bahagian dalam, lipat keluar dan gumpalkan sebegitu, buang ya, supaya bahagian dalam, bahagian yang terdedah tu sebenarnya kita lipatkan supaya cleaner yang bersihkan bersihkan tong sampah dan sebagainya, dia tak terdedah dengan bahagian luar pelitup muka tersebut. Itu cara yang terbaik lah ya. Saya baru-baru ni dah letak plastik bag dalam kereta supaya bila saya nak buang tu saya boleh masukkan dalam plastik bag, nanti boleh buang. Kalau tak, bila saya buka mask tu dalam kereta saya dah tak tahu nak letak kat mana. So saya letak plastik bag lah. Okay, alright. Hantu kena cari doktor dalam kalangan hantu juga tu doktor. Betul. Sebab semua yang tanya saya fake profile. Jadi bila fake profile, buat apa saya nak jawab? Dia macam hantu kan? Jadi kita tak payahlah bab kata Yusri. Mana tadi nama Yusri? Alah, hilang pula. Aduh lah hai. Kejap. Mana Yusri tadi? Ni kejap. Nazratul pula. Aduh. Dah saya tak nampak dah. Kejap. Selamat malam doktor. Selamat malam doktor. Nak tanya lepas doktor, saya bukan hantu, nak tanya doktor, kalau ibu sudah cukup 2 dos, mungkinkah baby akan mendapat antibody dari ibu? Thank you doktor. Kalau ibu tu memberi susu badan, kalau dia breastfeeding, ibu dah ambil 2 dos, kemungkinan besar bayi itu untung dia boleh dapat antibody daripada ibu dia, daripada susu ibu. Sebab susu ibu ni unik antibody adalah protein unik yang Tuhan cipta, dia boleh melalui susu ibu dan sampai kepada bayi Jadi untungnya ibu menyusu ni, bila dia orang ambil vaksin, dia orang bina antibody, lepas tu dia bagi pula dekat baby dia lagi banyak. Dia buat dia membina susu dan dia susukan bayi dia, antibody tu akan tercipta lagi dan kita faham semua antibody lain, contohnya measles ke, pertussis punya antibody ke, dia memang boleh lalu susu ibu dan sampai kepada bayi. Jadi bayi-bayi yang minum susu ibu ni dia unik, dia boleh menunjuk sikit dekat kawan-kawan dia yang lain dia boleh cakap, kau ada antibody, kau 2 tahun juga kan, aku 2 tahun juga kan, tapi aku ada antibody tau, kau tak ada kan. Dia boleh macam tu sebab dia minum susu ibu. Bayi yang 6 bulan 8 bulan orang lain mana ada antibody kan, yang setahun ke mana ada antibody, tapi bayi yang minum susu ibu dia untung sebab dia untung sebab dia boleh menunjuk dia dapat antibody tu daripada mak dia. Alright, okay. Anissa Anwar, doktor tak jawab soalan saya. Alahan macam mana seseorang itu tidak akan divaksin? Okey, orang yang alahan tahap Stevenson-Johnson syndrome, tahap toxic epidermal necrolysis, tahap erythema multiforme, tahap anaphylactic shock. Tahap-tahap ini mereka perlu mendapatkan surat daripada pakar dahulu, iaitu penilaian pravaksinasi. Ya, jika mereka dalam kategori ini, biasanya mereka akan diberi vaksin di hospital di bawah pemantauan rapi oleh pakar anestetis, pakar kecemasan dan sebagainya. Saya beri anda contoh 2 situasi yang berlaku. Yang pertama, ahli keluarga saya sendiri, one of my immediate family member, beliau ada masalah Stevenson-Johnson syndrome lebih daripada 10 tahun yang lepas. Dia makan satu antibiotik dan dia dapat complication melepuh satu badan lepuh satu badan. Saya tak tahu you all tahu lepuh tu apa tidak. Dia macam ada blister the whole body, sampai efek mata dia dan sebagainya, dan
thank God walaupun dapat musibah sebegitu dia selamat daripada situasi tersebut, tapi banyak komplikasi ya. Jadi bila timbul vaksin, mula-mula Pfizer dia tidak dibenarkan, tetapi dia menerima vaksin Sinovac 2 dos lengkap dan dia diberi di hospital di bawah pemantauan dan dia telah lengkap. Ni cerita pertama yang saya bagi contoh ya. Cerita kedua adalah seorang rakan setugas saya, pekerja di hospital juga. Dia memang ada sejarah alahan terhadap vaksin hepatitis sebelum ni ya, tetapi dan dia pergi untuk dapatkan vaksin Pfizer. Lepas dos pertama tekanan darah drop, nadi drop sehingga sikit lagi hampir pingsan, tapi tak pingsan, dapat diselamatkan dan kemudiannya dimasukkan ke hospital sehari 2 untuk pemantauan dan dia okey. Daripada lepas tu dia okey ya, lepas rawatan sehari 2 inpatient tu dia okey. Cuma persoalan timbul tentang pemberian dos kedua, sebab dia dah ambil dos pertama, dia tak boleh nak ambil dos kedua sebab first dos tu reaksi sangat teruk. Maka dos kedua dia dipanggil ke sebuah lagi hospital, sebab yang pertama tu dia dapat ke hospital swasta, jadi yang kedua tu dia orang panggil dia pergi hospital kerajaan. Dan kemudiannya dia dipantau, doktor standby. Sebelum bagi vaksin, doktor dah bagi ubat IV hydrocortisone dahulu, beri vaksin. Lepas tu nampak macam nadi dia rendah sedikit, nampak macam dia pening sikit je, dia orang terus berikan injection adrenaline dan dia okey, stable, tak ada apa-apa masalah selepas dos kedua dan sekarang dia telah fully vaccinated ya. Jadi ada perkara yang bila dalam perubatan, bila kita tahu, kita boleh anticipate, kita reti macam mana nak rawat, kita boleh rawat dengan mudah ya. Jadi kalau anda alahan, anda boleh pergi ke mana-mana doktor, pergi ke mana-mana klinik ataupun hospital berdekatan, dapatkan nasihat mereka, sebab saya tak boleh nak bagi you all nasihat online. Saya tak jumpa you all, saya tak sentuh, saya tak check, saya tak boleh ya. Jadi dapatkan nasihat mereka untuk the best untuk you punya own health. Okay.